Saya jemput Yang Berhormat Lembah Pantai. Baik, terima kasih 12 minit. Datuk Timbalan Yang Ketua. Pertama saya ingin mohon kalau boleh kita perbetulkan kita punya sistem sekarang ni. Bila 2-3 orang bercakap, dia punya jata tu transition tu agak mengganggu. Ya, bukan untuk kita di sini tapi mereka yang menonton secara online. Kalau boleh dipertimbang, diubah seperti yang dahulu. Ambil perhatian. Saya ingin mulakan dengan membangkit satu perkara yang rata-rata ramai mungkin merasakan sangat terkesan, iaitu harga test kit ujian saringan COVID-19 RTK yang mahal dan juga PCR yang mahal. Kita pada hari Selasa yang lalu telah melihat kertas statut 13, 14 dan 15 yang memberi satu kemudahan kepada ahli-ahli parlimen untuk menuntut bayaran balik fee dan charge ujian pengesanan COVID-19, termasuk untuk yang dipertua, timbalan yang dipertua dan semua ahli Dewan Rakyat. Jadi saya rasa agak tidak munasabah sekiranya kita mendapat manfaat, tapi rakyat yang hampir setiap hari, kalau anak mereka, adik-beradik mereka, mak ayah mereka kena buat test, nak pergi kerja, nak pergi sekolah, ya, kalau harga test kit itu terlalu mahal. Jadi pada pandangan saya pohon pihak kerajaan pertimbangkan mengurangkan dan meletakkan harga ceiling kepada test kit ini sekitar RM5. RM4.90 itu bagi saya sudah agak baik, ya. Tapi kalau belasan ringgit ataupun RM10 dia terlalu mahal, terutama bagi mereka yang tidak layak untuk membayar cukai. Kita tahu rata-rata kumpulan B40, ya, mereka mungkin tak perlu membayar cukai, jadi rebat cukai RM1,000 untuk ujian itu tidak terpakai untuk mereka. Jadi saya pohon untuk dikurangkan. Kedua, berkenaan dengan isu banjir yang sebelum ini berlaku pada 18 dan 19 Disember, saya difahamkan, contoh di kawasan saya, di Lembah Pantai, ada 155 orang daripada 321 yang telah memohon bantuan RM2,500. 155 masih belum terima sehingga ke hari ini dah masuk bulan Mac. Ya, jadi apa yang sebenarnya berlaku? Adakah kerajaan tidak cukup duit untuk bayar bantuan RM2,500 ini kerana mereka telah tunggu terlalu lama dan sering berhubung dengan pejabat saya. Jadi saya pohon Menteri untuk memberikan penjelasan. Berkenaan dengan JKMP, pagi tadi kita mendengar bagaimana Yang Berhormat Menteri telah begitu tegas, ya, menegaskan bahawa ini adalah satu projek perintis. Bagi saya tak payahlah perintis, kita perintah stop terus. Itu yang kami dengar daripada warga OKU yang paling terkesan dengan sistem yang pada pandangan umum tidak membantu rakyat yang terbanyak. Jadi saya pohon Menteri tak payah buat perintis. Bagi ramai yang di luar sana, mereka perlukan cash in hand, ya, dan mereka menggunakan untuk macam-macam perkara. Jadi saya pohon Menteri pertimbangkan cancel, perintahkan untuk dihentikan dulu. Saya ingin bangkitkan satu perkara yang diminta oleh beberapa yang menghubungi saya, iaitu isu bekas Naib Chancellor di UPSI. Sebelum ini timbul satu isu yang mengatakan ada satu dakwaan bahawa berlaku isu pencabulan, ya, gangguan seksual di situ, di UPSI. Jadi saya pohon pihak kerajaan untuk nyatakan adakah benar berlaku satu kejadian pencabulan dan apakah status kes itu? Jika tidak, kenapa mereka yang telah membangkitkan isu ini tidak dihadapkan ke muka pengadilan? Dan apakah sekiranya berlaku, kenapa individu tersebut yang merupakan seorang memang yang kanan, ya, masih dibenarkan berkhidmat, ya, dalam beberapa saya difahamkan dalam satu badan pada hari ini. Saya ingin bertanya tentang isu 1MDB. Kita tengok sekarang ni apa orang kata, expose yang diberikan oleh tim Leisner di sebuah mahkamah di New York, dan beberapa hari yang lalu Timbalan Menteri telah menyatakan bahawa isu siasatan polis terhadap suami mantan Governor Bank Negara terhalang sebab isu VTL. Adakah isu 1MDB dan duit yang dimaksudkan ini begitu remeh sehingga satu perkara administratif VTL menjadi penghalang untuk siasatan itu dilakukan? Bagi saya, jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri pada waktu itu, saya tergamam sehingga saya tak terfikir bahawa itu adalah satu jawapan yang bagi ramai, ya, susah nak kita terima. Kerana bagaimana isu seperti ini, ya, pada ketika menteri-menteri boleh pergi ke Dubai untuk World Expo dan sebagainya,
Ya, kenapa pihak polis saya difahamkan suka untuk melakukan siasatan ini akibat daripada isu VTL. Dan sebenarnya yang ingin kita ketahui ialah setakat ini kita cuma tahu ada satu rumah bekas kekasih. Berapa lagi kekasih-kekasih dan rumah-rumah yang mungkin kita belum tahu. Itulah sebabnya kita tegaskan pihak kerajaan mesti melakukan usaha G2G, government to government, dan memohon maklumat yang dipunyai oleh Department of Justice di Amerika Syarikat supaya kita tidak, rakyat Malaysia tidak perlu membaca berita-berita yang mengaibkan ataupun seperti Kota Raja kata, meningkatkan martabat wanita. Jadi saya rasa perkara ini kita perlukan satu komitmen daripada pihak kerajaan untuk kita meleraikan. Timbalan Yang Tertua, boleh saya teruskan? Mungkin tak panjang. Okey, teruskan. 6 minit supaya 2.5 nanti yang lain boleh teruskan. Silakan. Terima Saya kasih. benarkan. Saya ingin menyentuh isu 5G dan DNB. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Menteri Keuangan. Sehingga hari ini, berapakah wang rakyat yang telah disuntik ke dalam DNB? Berapakah perbelanjaan DNB untuk membeli iklan-iklan? Ya, kita tengok dalam surat khabar, dalam media sosial termasuk Twitter, Facebook dan sebagainya. Berapakah yang telah dibelanjakan oleh DNB yang menggunakan wang yang disuntik oleh Kementerian Keuangan hingga ke hari ini? Berapakah yang telah digunakan oleh DNB untuk menempah, menyewa sebuah pejabat yang mewah, sebuah pejabat yang besar? Ya, saya difahamkan di TRX. Ya, berapakah juga yang telah dibelanjakan oleh DNB untuk menghantar, saya difahamkan 17 orang pegawai ke Mobile World Conference di Barcelona yang bermula pada 28 hari bulan Februari hinggalah ke hari ini. Jadi ini jumlah-jumlah yang besar. Persoalannya, pada ketika DNB belum memungut apa-apa hasil pun, tapi perbelanjaannya bukan main besar. Dan kita perlu ingat pada lebih kurang semalam, ya, timbul satu berita yang agak bagi saya merisaukan, melibatkan sebuah entiti yang mana DNB ini berkait secara langsung, iaitu Ericsson. Ya, yang dikatakan telah, ya, kita tahu mereka telah menandatangani satu perjanjian untuk membeli kelengkapan 5G daripada Ericsson. Tapi berita yang diterbitkan oleh Reuters, ya, dan saya ingin baca jika boleh, ya, dengan izin. Ericsson, which has been at the center of a scandal of possible payments to Islamic State, said US authorities determined it failed to make sufficient disclosures about its activities in Iraq before entering a deferred prosecution agreement in 2019 with the Justice Department to resolve a probe into years of alleged corruption in China, Vietnam and Djibouti. Apa maknanya berita ini? Kalau Ericsson pada saat ini telah timbul satu perkara yang maha besar, kemungkinan berlaku corruption, bukan di Malaysia tapi di banyak operasi yang lain. Saya gesa Dewan Yang Mulia ini mengarahkan agar kontrak dengan Ericsson itu disiasat, diteliti. Dan saya pohon, saya minta, saya gesa pihak SPRM untuk melakukan siasatan penuh. Adakah ada apa-apa elemen rasuah yang terlibat dalam pemberian kontrak tersebut? Ini sangat penting, Tuan Yang Timbalan Yang Dipertua. Kerana kita lihat pada waktu ini timbul satu berita yang merisaukan tentang Ericsson dan cara ia melakukan aktiviti-aktiviti perniagaan. Dan ini juga mengingatkan kita bagaimana sebelum ini dalam isu 1MDB kita ada Goldman Sachs. Kita lihat bagaimana what happened there dengan izin, ya. Adakah dengan DNB ini kita nak lihat perkara yang sama, kita nak elak daripada Ericsson menjadi seperti itu. Kita nak elak. Jadi saya pohon, ya, pihak kerajaan untuk meneliti semula kontrak tersebut dan saya gesa jawatankuasa kira-kira wang negara untuk melakukan audit penuh terhadap DNB dan meneliti kontrak dengan Ericsson ini. Saya ingin menyentuh dalam minit-minit terakhir, ya, berkenaan dengan memorandum persefahaman di antara kerajaan dan Pakatan Harapan di pihak pembangkang yang telah
Dalam titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah Tuanku telah bertitah tentang perkara tersebut. Ini kita lihat telah memberi satu kestabilan kepada perjalanan kerajaan dan juga suasana politik negara kita. Malangnya ia tidak diterjemahkan ke negeri-negeri dan ini menjadi satu keadaan yang amat malang. Kita lihat bagaimana di Johor tidak ada ribut, tidak ada taufan, tidak ada guruh. Tiba-tiba ada pihak yang tekan button. Ada pihak yang merosakkan dan meranapkan sehingga berlaku satu keadaan. Dan kita lihat rakan-rakan kita yang turun berkempen di Johor, ramai yang telah terkesan akibat COVID-19. Ramai kawan-kawan yang di kiri dan kanan saya yang kembali dari Johor positif. Apatah lagi ramai di kalangan para pengundi yang mungkin risau untuk keluar mengundi. Di saat ini bukanlah saat yang terbaik untuk kita lakukan pilihan raya, apatah lagi dengan SOP yang mencengkam dan hanya memenangkan satu pihak. Itu yang kita nak elak. Tapi yang saya nak tegaskan, sekiranya kita boleh kaji MOU ini dan laksanakan di negeri-negeri, apalah salahnya sekiranya ianya dilaksanakan di negeri-negeri seperti di Sabah contohnya, di Kedah dan negeri-negeri yang lain. Bukan setakat janji mulut daripada Ketua Menteri, daripada Premier, daripada Menteri Besar, tapi termaktub sebagai sebuah dokumen seperti yang kita lakukan di Parlimen yang mulia ini. Akhir sekali, berkenaan dengan banyak yang saya sebut tadi, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mesti kita reformasi dan selaras dengan usaha kita untuk mengangkat satu rang undang-undang perkhidmatan Parlimen yang menjamin kebebasan Parlimen. Sebuah badan seperti SPRM itu mesti diletakkan di bawah jagaan dan seliaan Parlimen. Akhirul kalam, saya ingin menyajikan kita sebelum kita makan tengah hari, dua rangkap pantun. Dari Kampung Kerinci ke Bukit Aman, singgah sebentar di Taman Botani. Dari berpolitik, kita bersefahaman demi rakyat yang terkesan hari ini. Apa guna berjalan-jalan kalau yang dapat lapar, dahaga dan letih? Apa guna jaja kestabilan kalau yang manfaat katel, kroni dan kekasih? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.